Assalamualaikum dan salam bahagia saudara-saudari para penonton yang beriman sekalian. Sekarang saya akan terus membuat laporan mengenai suasana terkini di Palestin. Sekarang saya sedang menonton laporan daripada Al Jazeera, seorang pemimpin Hamas bernama Khalil Hayya melaporkan bahawa mereka bersedia untuk nak menamatkan perang, tetapi pihak Hamas minta supaya berhenti perang, baru akan membuat pertukaran tahanan perang di antara dua belah pihak. Ya. Ini berita yang saya sedang nonton sekarang, sedang melihat sekarang daripada Al Jazeera secara live. Ya. Perang di antara Hamas dan Israel pada hari ini, hari ke-73, sudah sedikit reda. Tidak begitu banyak lagi perang, serangan antara Hamas dan Israel sudah berkurangan kalau kita lihat berbanding dengan semalam dan sebelumnya. Ini laporan terbaru, maklumat terbaru yang saya dapat sekarang ini. Jadi tidak nampak hebat lagi. Perang bersenjata dan juga perang mulut sudah berkurangan. Di mana pihak Israel pun tidak lagi menyerang Hamas begitu banyak. Tapi setakat mengatakan seperti ini pandangan Netanyahu yang terakhir sekali membaca surat salah seorang tahanan yang telah dibebaskan, mengatakan bahawa pihaknya bersetuju supaya diteruskan perang. Tapi surat itu ini satu surat saja, dan yang lain memang tidak setuju. Ahli keluarga, khususnya ahli keluarga tidak setuju perang diteruskan, akan menyebabkan kematian begitu ramai lagi orang tahanan yang berada di tangan Hamas. Dan kemarin pun kita sudah lihat bahawa 3 orang daripada orang tahanan telah dibunuh oleh tentera Israel sendiri, walaupun mereka ketiga-tiga orang itu adalah rakyat Israel yang berjaya melarikan diri ketika kawasannya diserang oleh Israel. Dan mereka keluar, lari ke satu tempat dan berjumpa dengan tentera Israel dan telah melaung minta tolong daripada tentera Israel, tapi tentera Israel tembak mereka juga kerana mereka keliru dan tak faham bahasa, walaupun bercakap bahasa Yahudi, minta tolong, dan telah menaikkan bendera putih, kain putih, membuktikan bahawa mereka mau menyerah diri atau minta keselamatan. Tapi pihak Israel bunuh juga. Ini merupakan satu kesilapan dan kesalahan besar pihak Israel sendiri, menimbulkan kemarahan orang Palestin, orang Israel di merata tempat. Dan semalam pun mereka tunjuk perasaan di depan Kementerian Keselamatan pada semalam, ya, dan mereka tidur di sana, tidak balik walaupun sejuk, walaupun dingin. Mereka tak balik, mereka tidur berkhemah di sana. Ini menunjukkan bahawa sekarang ini semakin kuat tetangan di dalam, Tapi di lapangan kurang. Perang di medan kurang. Perang mulut juga kurang. Pihak Hamas pun tidak lagi menyerang mulut seperti masa lalu, bertubi-tubi, tidak. Sebaliknya, semua pihak sekarang ini, mengikut apa yang saya kutip daripada pelbagai sumber, nampaknya berusaha untuk nak duduk di atas meja. Sekarang memang sudah duduk di atas meja, sudah pergi buat perjumpaan di Eropah, di Norway dan
mungkin tempat lain juga, tapi tidak diberitahu. Sekarang ini ada usaha itu. Dan kalau kita lihat kepada akhbar Arab pun bercakap tentang perkara itu. Dan akhbar Israel hari ini memang banyak bercakap tentang perdamaian atau berhenti perang, truce. Bahasa Arab panggil hudnah, atau berhenti sementara. Sekarang bercakap secara meluas dalam akhbar Israel sendiri. Ya, saya boleh bawa sekarang ini untuk ditonton oleh saudara-saudari semua. Ya, ini Perancis, French Foreign Minister urged immediate and durable truce with Cohen cast as gift for Hamas. Jadi Perancis, Kementerian, saya tak usah baca bahasa Inggeris, baca bahasa terjemah terus. Yang ada Menteri Luar Negeri Perancis supaya dengan segera mengadakan gencatan senjata dan durable berpanjangannya. Ya, tapi Cohen kata itu kalau buat begitu artinya akan menjadi satu gift, satu hadiah kepada Hamas. Ya, tapi bagaimanapun begitulah yang berbunyi sekarang. Jerman, UK, Germany juga menganggap perlu ada satu sustainable ceasefire soon. Ya, tetapi dia kata tak mungkin dilakukan sekarang kerana Israel, bukan Israel saja tidak setuju, tapi juga pihak Palestin sendiri tidak setuju, ya, tidak bersetuju sekarang ini, belum sampai ke tahap persetujuan. Tapi begitulah. Kita pergi lagi kepada ini daripada Al Jazeera sekarang ini. Ini daripada akhbar Ma'arif daripada Israel. Ini tentang mana mogok ahli keluarga, ya, minta supaya ini hari ini pun ada mogok juga, ada tunjuk perasaan juga di depan pelbagai tempat lah. Ini dia kata amam maqar al-hukumah, depan rumah kerajaan, untuk nak menuntut supaya diadakan pertukaran tahanan. Jadi ini juga tuntut supaya berhenti perang, ya. Ini satu lagi. Ini Qanat 12, channel 12 Israel, katanya Rais Mossad, ketua Mossad telah mendapat lampu hijau untuk terus berunding dengan pihak orang tengah min ajli untuk mana safaqah jadidah, untuk nak buat satu deal yang baru, satu deal antara Hamas dengan itu. Jadi sekarang ini semua akhbar Israel melaporkan perkara itu di mata-mata media mereka, ya. Banyak sekali yang cakap macam itu. Tapi Hamas sendiri bercakap lain. Hamas seperti dilaporkan yang saya sebut tadi, iaitu Hayya, yakni juru cakap memberitahu bahawa tidak akan berunding selagi mana tidak sampai ke persetujuan berhenti perang 100%. Berhenti perang 100%, barulah akan pihak Hamas akan masuk berunding dan akan membebaskan tawanan yang berada di tangannya. Ya, dan pihak Hamas sendiri, seperti saya telah laporkan beberapa hari lalu, sekarang ini masih ada 129-28 orang tahanan yang ada pada tangannya. Jadi terlepas pula 3 semalam. Jadi mungkin sekarang tinggal 126 gitulah. Sebab sudah banyak yang terlepas, mati dan lain-lainnya. Jadi kali ini adalah bukan lagi budak-budak, bukan lagi wanita yang akan diada pertukaran, tapi merupakan orang-orang penting. Dari pihak Palestin pun begitu juga. Pasti dalam kolom kali kedua untuk pertukaran ini, pastilah di antara
orang-orang yang besar, orang-orang yang ternama, tentera-tentera yang memang termasuklah tentera, termasuklah mungkin ada juga yang peringkat tinggi, dan pihak Palestin pun begitu juga. Sebab kalau nak sentiasa membebaskan hanya anak-anak ataupun wanita, jadi pihak yang orang penting-penting dari pihak Hamas sendiri tak akan terlepas. Jadi dalam rundingan yang kedua ini, pihak Palestin sendiri minta terlibatnya orang-orang tinggi di kalangan orang Palestin yang berada dalam penjara Israel dibebaskan. Ya, tapi seperti saya telah laporkan pada masa lalu, sekarang ini masalahnya pihak Palestin yang ditangkap, yang ditahan itu bertambah ramai, termasuk di tebing barat. Yang terbaru sekali 5.000 orang. Ini di tebing barat saja ya, tidak masuk di kawasan lain. Yang sebelumnya ada 7.200. Jadi ini banyak. Jadi tak tahulah macam mana mereka akan sampai kepada persetujuan di antara dua belah pihak. Dan satu lagi, ini penting, ini yang saya nak fokus pada hari ini, iaitu pihak Israel telah menemukan sebuah terowong yang besar, yang panjangnya 4 kilometer, dan terowong ini terletak di kawasan berhampiran dengan Erez. Erez ini adalah merupakan tempat immigration, tempat nak keluar masuk pergi Israel. Saya pun pernah pergi ke sini. Waktu saya masuk ke Gaza 3 kali dulu, juga masuk melalui Erez, karena waktu itu mudah masuk kawasan tu. Ya, di Erez ini tempat yang dibina terowong ini adalah berhampiran dengan Erez. Tidak tembus ke Israel, tapi di kawasan itu hanya 400 meter sahaja daripada Erez, dekat dengan sempadan, digali. Dan cara menggali ini juga mempergunakan peralatan canggih, sebab jadi macam binaan canggih, boleh diguna kenderaan untuk bergerak dalam ini, motosikal ataupun kereta pun boleh masuk, kan? Ini merupakan satu kejutan kepada masyarakat, bukan kejutan kepada tentera Israel, bukan kejutan kepada pihak Mossad, karena saya rasa mereka sudah tahu tentang perkara ini. Tapi bagaimana dibuatnya terowong ini dekat dengan sempadan, dekat dengan Erez yang merupakan immigration Israel dan Palestin, boleh dilakukan. Ini satu perkara yang ajaib lah bagi ramai orang. Penganalisis Israel sedikit terkejut karena macam mana boleh buat, dan ini besar. Mereka boleh ambil daripada utara, sebelah utara Hamas itu Gaza, boleh turun ke sampai bahagian tengah Palestin, ya, Beit Lahia, kawasan sama, kan boleh turun ke bawah tempat yang ada pertempuran. Tapi apakah ini satu-satunya terowong, ataupun apakah terowong ini boleh ada bersambung dengan terowong-terowong lain lagi? Ini satu hal yang lain. Sebab kalau mengikut Hamas, ada semuanya, terowong ini banyak kerana mereka ada bandar di bawah tanah. Dan ini bukti, ini kecanggihan. Ada elektrik, ada apa, cukup lengkap segala-galanya. Tapi waktu mereka dah menemu tempat sini, tidak ada orang. Dan katanya semua ini dihasilkan melalui penemuan ini, terhasil melalui perisikan tentera. Mereka dapat menemu ini. Itu satu perkara yang memang mengejutkan. Tapi yang mengejutkan orang ramai, termasuk orang Israel, ya, bukanlah mengejutkan tentera dan pihak itu sendiri. Mereka tahu bahawa Hamas memiliki jaringan terowong begitu besar. Tetapi yang menjadi tanya-tanya, kenapa didedah berita ini pada waktu ini? Kenapa Israel mendedahkan perkara ini
Apakah kerana ia besar, lebih besar daripada terowong yang dijumpa di tempat lain yang telah dimasukkan air dan macam-macam tapi tak dapat membunuh sesiapa pun? Apakah yang ini lebih hebat? Bagi ramai penganalisis saya sudah dengar, termasuk Faiz Duairi yang buat analisis dalam Al Jazeera pagi ini, dan juga seorang wartawan yang mengutip dari pelbagai media Israel. Pagi ini saja saya baca, saya dengar dia bercakap bahawa memang ini merupakan plan mana Israel sendiri untuk nak memberitahu kepada masyarakat bahawa memang Hamas ini sampai ke tahap ini. Sudah kemampuan sampai ke tahap ini. Jadi pihak Israel sendiri bukan mudah untuk nak mengalah ataupun membunuh semua tentera Hamas. Ini mesej yang cuba disampaikan Israel kerana kekalahannya dalam peperangan darat. Dalam peperangan darat kan Israel kalah, bukan perang udara. Perang darat memang kalah Israel sekarang ini kerana tidak dapat membunuh dan tidak dapat menekan pihak Hamas supaya menyerah diri. Dan Israel, maka terpaksalah Israel menunjukkan video dan gambar ini, memberitahu kepada masyarakat mereka. Jadi ini sebenarnya ke dalam untuk nak bagi tahu kepada masyarakat Israel sendiri. Kata kerja kami yang semua nak minta supaya membebaskan tahanan dan supaya menghapuskan Hamas semua itu bukan mudah. Dan salah satunya ini kerana ada terowong macam ini. Kalau dulu hanya terowong kecil-kecil yang beberapa orang tentera Israel sudah dibunuh kerana terperangkap dengan bom yang dipasang dalam terowong, tapi ini terowong yang besar yang boleh menggemparkan masyarakat Israel dan rasa simpati dan kesian kepada tentera Israel kerana terpaksa berhadapan dengan infrastruktur bawah tanah semacam ini yang mana boleh digunakan kereta untuk bergerak dari satu destinasi ke satu destinasi untuk nak menyerang Israel. Ini mungkin mesej yang mau disampaikan oleh Israel kepada rakyatnya. Katanya kerja ini bukan mudah. Bukan mudah untuk nak melakukan kerja-kerja membebaskan tahanan dan menghapuskan orang Hamas. Bukan mudah. Ini mungkin salah satu cara yang perlu digunakan oleh Israel pada waktu ini. Tapi ia juga pedang mana-mata Saif Zu Haddain, pedang dua mata, di mana makan diri sendiri, mengguna backfire tentang perkara ini, disebabkan orang ramai rakyat Israel sendiri akan mengetahui bahawa bukan saja ada terowong pihak Hamas, bukan ada terowong di sini macam ini saja, mungkin di seluruh Gaza ada terowong-terowong macam ini banyak lagi. Dan tepatlah seperti kata Hamas bahawa kami mempunyai terowong yang panjangnya 500 km. Padahal ini bahasa exaggeration, bahasa mubalaghah, bahasa tambah-tambah yang untuk nak membesarkan cerita. Padahal itu Gaza itu tak berapa kilometer pun kawasannya. Tapi macam mana boleh sampai ada 500 kilometer? Ini bahasa exaggeration, tapi tak apa. Tapi ini membuktikan bahawa membolehkan orang percaya perkara ini disebab seperti adanya terowong macam ini dan terowong-terowong yang lain yang telah ditunjukkan oleh Israel. Boleh masuk di kawasan ini, mereka boleh masuk dalam terowong ini, tapi ada terowong yang lain masih banyak lagi. Jadi begitu mungkin boleh dipaham, menyebabkan orang Israel sendiri semakin ramai pula yang percaya, betul lah Hamas kuat.
oh betul lah kalau media-media barat mengatakan Hamas menang, Israel kalah, menang dalam Israel hanya menang dalam pertempuran, tapi Hamas menang dalam perang. Begitu jadi jadinya. Dan ini juga datangnya message menuntut supaya diadakan rundingan, supaya diberhentikan perang di Israel sendiri, di luar negara, termasuk Eropah. Perancis telah menyuarakan perkara itu, UK pun telah menyuarakan, Jerman pun sudah menyuarakan perkara itu, Amerika, Joe Biden pun sudah berkata begitu, you are losing, kamu telah kehilangan, mana kalah, apa kata Joe Biden. Ini semua yang berlaku sekarang ini. Jadi terowong sekarang juga, penemuan terowong ini juga menyebabkan kita dapat baca di sebaliknya juga adalah menuju kepada untuk nak berhenti perang. Ya, saya pikir begitulah, henti perang, dan peperangan ini akan berhenti dalam masa tak tahu berapa lama lagi akan berperang, tapi begitulah akan menuju satu tahap berhenti perang. Berapa hari tak kira untuk nak membebaskan tawanan yang berada di tangan Israel, tangan Palestin, lebih kurang 126 orang ataupun 128, tak tahulah berapa lagi. Ini tidak termasuk mayat. Ini cakap tentang yang di tahanan, yang dalam tahanan sahaja. Dan satu lagi, kalau anda perhati semua kan, sekarang ini semua orang bercakap tentang Yahya Sinwar yang merupakan kepala yang mengaturkan segala rancangan ini. Kalau kita lihat dalam perang, mana-mana perang, ingat tak kepada apa serangan yang akan dilakukan oleh Amerika ke atas Iraq ditumpukan kepada Saddam Hussein. Saddam Hussein segala-galanya. Saddam Hussein mempunyai tentera terkuat, macam-macam diguna propaganda. dan Iraq itu mempunyai senjata berbahaya, paling berbahaya, macam-macam yang dibuat oleh media barat. Dan pada waktu sama sekarang ini, media Israel, media barat, semua tumpu kepada Yahya Sinwar. Yahya Sinwar menjadi hero, menjadi Superman yang mengalahkan Israel dalam perang darat pada waktu ini. Ialah mastermind dalam semua rancangan peperangan yang berlaku sekarang. Itu yang cuba digambarkan oleh Israel sekarang ini. Kerana untuk nak mencari tempat fokus, kalau mereka boleh tangkap Yahya Sinwar, maka rakyatnya mungkin akan percaya, oh okeylah, kita sudah menang. itu yang berusaha pihak Israel melakukan perang psikologi sekarang ini. Yahya Sinwar, Yahya Sinwar, Yahya Sinwar. Apa-apa saja pun Yahya Sinwar. Serang ke atas rumahnya atau bertemu rumahnya pun sudah satu perkara yang hebat bagi Israel. Oh, sudah jumpa dengan Yahya, rumah saya Sinwar. Sudah jumpa dengan terowong yang dikendalikan oleh adik Yahya Sinwar. Semua Sinwar, Yahya Sinwar, Yahya Sinwar juga. Ini adalah perang psikologi. Kerana sekiranya Yahya Sinwar terbunuh, sekurang-kurangnya dapatlah kredit di mana kami telah berjaya, kami telah berjaya. Ya, ini yang difikir oleh Israel, yang digunakan perang psikologi yang digunakan sekarang ini. Begitu juga Hamas, segalanya Hamas, ya. Yang lain tak cakap. Padahal yang berperang di dalam itu bukan Hamas, tapi rakyat Palestin, rakyat Gaza. Dan yang berperang di situ bukan, yang menjadi mastermind situ bukan saja Yahya Sinwar, tapi rakyat Gaza, rakyat Palestin, semua itu adalah Yahya Sinwar. Itu sebenarnya yang ada. Ya, jadi tidak habis, tidak tamat. Karena punca masalah di Palestin tidak diselesai. Kalaulah habis Yahya Sinwar, pergi mati kena bunuh,
ada 2.300.000 lagi Yahya Sinwar yang tunggu, bukan tunggu, sekarang ini mereka juga bertindak menjadi Yahya Sinwar. Kalau Hamas pergi, ada lagi pertumbuhan lain, tapi Hamas tak pergilah. Tapi kalau pergi, kalau jatuh, kalau rebah, jadi macam Fatah, jadi macam kumpulan-kumpulan lain, ada kumpulan lain pula akan naik. Sebab perjuangan Palestin bukan perjuangan orang perseorangan, faham di sini ya. Perjuangan Palestin bukan perjuangan orang seorang, bukan Salahuddin Al-Ayyubi gitu, tidak. Tapi semua menjadi Salahuddin Al-Ayyubi. Perjuangan Palestin bukan Hizbullah, satu kumpulan itu tidak. Bukan Hamas, satu kumpulan itu tidak. Tapi semua orang terlibat. Orang Palestin bukan saja di Gaza, tapi di seluruh tempat di Palestin. Termasuk orang Palestin di Israel sendiri pun terlibat juga. Dengan itu percayalah bahwa inilah perjuangan Palestin pada waktu ini. Bukan perjuangan pertubuhan, satu pertubuhan, bukan perjuangan orang perseorangan. Dan kita selalu baca dalam sejarah, sejarah mana-mana pun menipu kita. Sejarah mana-mana pun membohong kepada kita. Bahwa pasti ada seorang pemimpin saja. Pemimpin itulah yang dapat menjayakan. Sejarah pun mencatat tentang sejarah tentang mereka. Tak kira Muhammad Al-Fatih di Turki, Salahuddin Ayyubi, Khalid bin Al-Walid, dan macam-macam. Sejarah kita tumpu kepada hero, tidak tumpu kepada yang menjadi hero itu adalah rakyat, adalah orang bawahan. Palestin menyedarkan masyarakat masa depan, menyedarkan masyarakat masa kini bahawa yang menjadi hero bukan yang diusaha oleh Israel untuk mengatakan sekarang ini adalah Yahya Sinwar, tapi mereka yang jadi hero itu adalah rakyat Palestin yang memperjuangkan. Itu bukan Hamas saja, tapi semuanya. Hamas memang hebat, memang tidak dapat banding mana pertubuhan, tapi Hamas hanya menjadi lokomotif, dan kumpulan-kumpulan ikut bersama, bekerja sama sampai kepada semua, sampai kepada budak-budak kecil di bawah pun ikut terlibat. Okey, saya rasa fahamlah saudara sedikit sebanyak perjuangan Palestin macam mana sekarang ini kan. Itulah perjuangan Palestin sekarang ini yang membuka mata seluruh dunia, dan mereka mula faham tentang perjuangan Palestin, dan saya juga berharap penonton bisa faham apa yang saya cuba menerang, cuba memberi pencerahan tentang mereka sekarang ini. Sekarang ini saja untuk pagi ini, dan kita berjumpa lagi pagi esok. Sekian, wassalam.